Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan mengajar bab 6, pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Okey. Pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Baik, cikgu akan gunakan buku sisik ni untuk memberi penerangan tentang subtopik pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Sebelum itu, tidak ada Malaysia, yang ada ialah Tanah Melayu, Sabah Sarawak yang belum merdeka, juga Singapura dan Brunei juga masih belum merdeka. Yang merdeka pada tahun 1963 itu Tanah Melayu sahaja. Baik, sekarang kita akan lihat siapa yang mencadangkan penubuhan Malaysia. Okey, cadangan penubuhan Malaysia ini datangnya dari Tanah Melayu sendiri. Okey, dari Tanah Melayu sendiri. Ini dari Tanah Melayu, iaitu Tunku Abdul Rahman dan Datuk On. Okey, kedua datangnya dari pegawai British, Sir Malcolm Macdonald. Siapa Sir Malcolm Macdonald? Sir Malcolm Macdonald ketika itu ialah pesuruh jaya tinggi British di Asia Tenggara. Dan cadangan lain datangnya daripada Singapura, Lee Kuan Yew dan David Marshall. Nanti kita akan faham mengapa David Marshall dan Lee Kuan Yew begitu bersungguh-sungguh ingin menyertai Malaysia. Baik, sekarang kita dah tahu siapa yang pernah mencadangkan penubuhan Malaysia. Ramai kan? Okey, datang dari Tanah Melayu, datang dari Singapura, datang juga dari pegawai British. Seterusnya kita akan tengok faktor cadangan ataupun perkataan serti dengan faktor ialah sebab. Sebab cadangan. Mengapa Malaysia dicadangkan? Mengapa Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei perlu digabungkan? Okey. Jadi, ada 3 sebab. 3 sebab mengapa Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura perlu digabungkan ketika itu. Sebab yang pertama ialah sebab politik. Sebab politik. Yang kedua, sebab ekonomi. Yang ketiga, sebab sosial. Okay, itu sebab politik, sebab ekonomi dan sebab sosial. Dari segi politik, pembentukan Malaysia dilihat merupakan satu proses dekolonisasi, iaitu proses membebaskan tanah jajahan. Dan juga pembentukan Malaysia dilihat dapat mempercepatkan kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang terlibat. Apa contoh wilayah yang terlibat untuk membentuk pembentukan Malaysia? Pasti Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Tanah Melayu masa itu dah merdeka. Dan yang ketiga ialah faktor keselamatan. Mengapa Malaysia perlu ditubuhkan? Kerana faktor keselamatan. Ketika itu, Sabah, Sarawak, Tanah Melayu sendiri pun, juga Singapura masih lagi ada komunis. Macam Tanah Melayu dah bebas tahun 1963, dah lepas daripada darurat. Jadi Tanah Melayu dia ada pengalaman bagaimana mengekang pengaruh dan keganasan komunis. Jadi kemasukan ataupun penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei ke Tanah Melayu, tiga-tiga negeri ini dapat menggunakan pengalaman Tanah Melayu mengawal pengaruh komunis itu di wilayah-wilayah masing-masing. Okey, baik. Dan sebab itulah kan kita tengok tadi mengapa Singapura iaitu David Marshall dan Lee Kuan Yew begitu bersungguh-sungguh untuk menyertai Malaysia dan mencadangkan penubuhan Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat
dari segi ekonomi. Okey, dari segi ekonomi, kita tengok sini, kerjasama ekonomi. Okey, dengan penubuhan Malaysia akan wujud kerjasama ekonomi di wilayah-wilayah yang terlibat. Bila Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei menyertai Tanah Melayu menjadi Malaysia, jumlah penduduk akan bertambah. Dan ini dilihat akan mewujudkan pasaran yang luas. Okey, pasaran yang luas dan sumber-sumber ekonomi di wilayah-wilayah tersebut seperti Sabah, kaya dengan balak, Sarawak, kaya dengan hasil bumi seperti petroleum, akan dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk tujuan kemajuan. Baik, sekarang kita tengok pula faktor yang ketiga, iaitu faktor sosial. Faktor sosial ni ialah berkaitan dengan kependudukan. Singapura, majoriti penduduknya ketika itu adalah kaum Cina. Jadi, penyertaan Sabah, Sarawak ke dalam Malaysia akan mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan penduduk mengikut kaum. Ya? Baik. Seterusnya, kita tengok di sini dalam buku sisik cikgu ni, cikgu sertakan bersama contoh soalan SPM. Okey? Okey, soalan SPM yang berkaitan dengan tajuk kecil ini ialah huraikan faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Ini boleh jadi 8 markah. Sebab banyak isi ya. Apakah faktor pembentukan Malaysia? Ada 3 tadi, iaitu faktor politik. Lepas tu kita huraikan faktor politik itu terdiri daripada faktor apa tadi? Dekolonisasi, faktor kemerdekaan segera, dan satu lagi faktor ancaman komunis. Dari segi ekonomi, pasaran luas. Okay. Dari segi sosial, mengimbangi pertumbuhan penduduk mengikut kaum. Baik. Untuk soalan yang kedua, soalan kebat, bolehlah ini kita jadikan contoh soalan. Ramalkan jika pembentukan Malaysia tidak dapat dilaksanakan. Okay. Kalaulah pembentukan Malaysia itu tidak berjaya, maka tidak terbentuk Malaysia, apa agaknya akan jadi? Okey. Baik. Jadi, buku sisik ni bolehlah pelajar buat sendiri, kerana dengan menggunakan buku sisik ni nanti pelajar akan mudah faham dan mudah mengingat. Mudah mengingat isi kandungan tajuk kecil yang cikgu bincangkan. Itu pembentukan Malaysia, cadangan, faktor cadangan. Cadangan itu datangnya dari Tanah Melayu, British dan yang lain-lain. Yang lain-lain itu datangnya dari Singapura. Faktor cadangan pula adalah faktor cadangan adalah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan dari segi faktor politik ada huraiannya, iaitu proses membebaskan tanah jajahan, proses mempercepatkan kemerdekaan. Dan dari segi ekonomi, kita tengok ancaman komunis. Ini cikgu ulang balik ni. Mewujudkan pasaran yang lebih luas. Dan dari segi sosial, mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan penduduk. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Dan cikgu mengharapkan pelajar buatlah buku sisik ini untuk tajuk-tajuk yang lain. Kemudian bolehlah bersoal jawab dengan kawan-kawan menggunakan buku sisik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.